Sri, tiga institutional reform yang Datuk Sri rasa bergerak ke hadapan Malaysia perlu atau wajib lakukan. Dia umpamanya institusi reform ni umpamanya Badan Kehakiman Tunggaknya mesti bebas. Ya. Dan kemudian kita tengok media, ya, mesti diberikan ruang kebebasan. Itu baru boleh jadi tentang ekonomi. Tapi saya juga tekankan tentang ekonomi ini kerana isu reform itu terlibat daripada tata kelola, tadbir urus yang lebih telus, bertanggungjawab dan dengan prinsip accountability yang kuat. Maknanya corruption ini bagi negara kita sekarang malang lah, ya. Kerajaan bertukar, silih berganti, pimpinan silih berganti. Corruption tak pernah berganti. Dia memang berkesinambungan terusan. Jadi ini akan membebankan. Jadi bagi saya soal reform dari segi itu penting. Ia memerlukan satu kekuatan yang luar biasa. Saya percaya sebab itu di antara orang yang curiga atau tidak senang dengan saya tentang dianggap pandangan-pandangan begini. Tapi kita bukan nak mendera orang. Bukan kita ada satu sikap nak penjara kawan ni. Saya tak pernah sebut begitu. Saya tak setuju. Saya tahu apa arti hidup dalam penjara. Lama. Lebih 10,5 tahun. Tak ada apa untungnya kita fikir nak dera orang. Tapi kita kena fikir pertahankan institusi. Institusi terlalu kuat sehingga mempersulit orang yang nak rasuah. Dan kalau dia buat juga, maka hukuman itu setimpal. Menyentuh berkenaan dengan korupsi tu saya ada interview Tan Sri Abu Kasim baru-baru ni, dan dia ada pengalaman di mana apabila Perdana Menteri nak tamatkan perkhidmatan dia boleh tamatkan begitu saja. Dan kita lihat juga pengalaman PH pun waktu dia jadi kerajaan, dia boleh je ambil orang daripada mana-mana untuk jadi penguatkuasa atau ketua Pesuruhjaya SPRM. Artinya di sini agensi penguatkuasa SPRM kita tu sendiri berada pada tahap yang kita kata, senang kata, dalam poket Perdana Menteri lah, bukannya di Parlimen. Tetapi kita tidak pernah dengar usaha daripada pembangkang, daripada Datuk sendiri misalnya, untuk memperkasakan institusi, terutama SPRM tu sendiri, supaya statusnya dia boleh dibuang begitu saja. Ketua KP-nya mestilah melalui proses seperti mana ketua hakim dibuang, barulah dia ada tribunal, barulah dia tidak kita kata teragak-agak untuk menjalankan penyiasatan, ataupun yang kita dengar sekarang ni banyak selective prosecution. Bagaimana pendapat tu? Saya setuju, tapi kalau nak katakan saya pandang ingat, di antara sebab saya mengalami masalah dulu ialah kerana saya nak perkuatkan BPR. Kalau ingat 97, ya. Kuasa, menambah kuasa, dan Tan Sri Abu Kasim di antara orang-orang yang masa itu membantu, ya. Zulkifli yang mengetuai pada masa itu, Datuk Syafi'i. Dan tujuan kita ialah memperkuatkan. Tetapi semasa saya memangku jawatan Perdana Menteri, bila saya push agenda itu setengah pada menteri-menteri komplain kepada bos ketika itu di London. Kata Anwar ini too drastic polisi dia, dan mereka menyatakan bahawa yang paling tidak disenangi oleh menteri-menteri ketika itu adalah satu peruntukan yang menyebut sekiranya kamu memperoleh kekayaan yang agak luar biasa, kamu masih boleh didakwa atau disiasat dan didakwa walaupun 5 tahun, 10 tahun selepas kamu meninggalkan jawatan. Kalau dapat dikesan, faedah dan kekayaan itu diambil melalui rasuah semasa kamu berkuasa. Ini bagi saya penting sebab BPR masa itu, Abu Kasim dan kawan-kawan lain memberi maklumat kepada saya, kerana setengah orang dia cerdik, dia ambil dikumpul satu tempat. Bila dia dah pencin, barulah dia tunjuk kemewahan dia. Ini peruntukan itu kemudian dibatalkan, ya. Setelah saya pun dikeluarkan. Tapi bagi saya, dan saya bagi 3 sebab. Saya belajar pengalaman Hong Kong Anti-Corruption Commission. Satu, peruntukan kewangan undang-undang yang kuat. Kedua, tenaga profesionalisme.
menguruskannya dengan upah yang mencukupi dan dana yang mencukupi. Dan ketiga, menjamin kebebasan dan keupayaan ruang dan kuasa untuk mendakwa. Jadi bagi saya SPRM itu satu yang kuat. Janganlah minta saya pertahan perubahan yang berlaku semasa PH, itu luar daripada keputusan saya. Saya juga tidak setuju selective prosecution. Ada orang mempertikaikan, dia kata, oh rasuah ini satu je. Kalau pimpin UMNO, rasuah. Kalau pimpin lain, tidak. Ini tak betul. Kalau rasuah, dia tidak terikat dengan parti dan kedudukan. Ya. Jadi ada orang kadang-kadang, oh ini saya nak lunakkan. Tak, itu kita mesti konsisten. Ya. Kita tak boleh ambil tokoh umpamanya, saya tahu sangat yang dulu. Ya. Kalau kita komplain yang melibatkan orang-orang masa itu dalam PH, itu dipadamkan. Walaupun kekayaan yang melimpah ranah, semua orang tahu. Satu negara tahu. Satu menteri yang sangat kaya. Ya, tetapi dipadamkan. Ini yang saya anggap satu dasar yang tidak telus. Dan saya setuju oleh yang demikian, SPRM itu mesti diberikan kekuatan dan wewenang yang cukup. Kemudian kedudukan seperti mana yang adalah agenda reformasi asal, ya, SPRM itu mesti bertanggungjawab kepada Parlimen. Tidak. Cuma sikit saja, Datuk Seri. Ini pandangan saya lah, walaupun mungkin ada yang boleh mempersoalkan, ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ya, persepsi atau realitinya, ya, Perdana Menteri di negara kita ni mempunyai kuasa yang sangat besar. Apa pendapat Datuk Seri mengenai perkara ini? Ya, peruntukan kuasa itu cukup besar. Tu pun tak cukup lagi, nak buat darurat lagi. Aneh bin ajaib, ya. Ya, maknanya dalam soal pelantikan tempat SPRM, betul. Sebab itu kita kena Perdana Menteri memanglah kuasa dengan perlembagaan memang ada, tetapi kita harus berikan pertanggungjawaban itu kepada badan lain, ya. Umpamanya seperti yang dilakukan dalam badan kehakiman, ya, pelantikan itu adalah sikit imbangan, dan kemudian SPRM kalau boleh diserahkan kepada Parlimen sebagainya. Jadi kurang-kurangnya dibahas secara terbuka. Jadi orang akan lebih teliti di situ. Tidak semestinya jaminan macam di Amerika, walaupun Kongres ada prosesnya, tetapi tidak terjamin. Macam di Amerika dia kata tidak ada sangat corruption terang-terang, tetapi dia kata K Street itu dia panggap institutionalized corruption. Orang yang kaya yang melobi gunakan lobbyist, PR consultants di K Street. Jadi kita kena elak. Sebab itu saya ingat Fukuyama guna ungkapan yang sangat baik, democratic accountability. Kalau nak cakap soal demokrasi, tidak ada pertanggungjawab, tak jalan juga.